نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya adalah kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran Allah taala masih lagi beri ruang dan peluang kepada kita. Yang ini dengan peluang dan ruang itu maka dapat untuk kita melaksanakan sebahagian yang bersaki-baki titah dan perintah yang Allah taala menetapkannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi golongan-golongan yang mendapat rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, kita masih lagi belum menghabiskan berkenaan dengan syarah dalam hadis yang berkenaan dengan iman, iaitu hadis dari Abu Hurairah yang telah kita bincang dahulu, iaitu iman mempunyai lebih daripada 60 cabang. Dan hal itu saya telah menceritakan atau menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan apa disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari, yang ini berkenaan dengan cabang-cabang daripada iman tersebut. Dan ini kita lihat lagi beberapa cabang-cabang yang berkenaan, iaitu pada kuliah akhir atau kuliah pada bulan lalu kita menyentuh tentang berkenaan dengan 6 cabang yang berhubung dengan iffah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, saya sebut tentang 6 cabang yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut bahawa 6 cabang daripada iman itu juga bersangkutan dengan iffah, yakni dengan menjaga kesucian diri, iaitu dengan melaksanakan nikah, menunaikan hak anak, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, silaturahim, taat kepada pemimpin, dan berlemah lembut kepada pembantu. Yang ini yang disebut pada akhir kuliah kita yang lalu. Jadi hari ini sambungan kita daripada syarah itu, jadi yang berhubung dengan perbuatan jasmani, juga termasuk padanya antara cabang-cabang iman juga ialah berkenaan dengan kemaslahatan umum. Artinya bagaimana iman itu dia akan mendorong manusia ini untuk sering melihat kepada maslahah umum. Maslahah maksudnya apa tuan? Maslahah maksudnya perkara-perkara yang memberi kebaikan kepada manusia secara amnya. Kerana kebaikan kepada manusia ini juga menjadi lambang imannya yang ada pada diri manusia. Sebab saya sebut kepada tuan-tuan pada kuliah yang lalu, bahawa iman ini bukan boleh kita pamerkan, tunjuk bahawa cukup kita beribadah, cukup kita solat, maka kita rasa kita dah iman. Belum lagi. Tetapi di samping kita menjaga solat, manusia kena jaga juga hubungan dia sama manusia yang lain.
Dia kena jaga hubungan dia dengan alam. Maka inilah disebut oleh Imam Ibn Hajar berkenaan dengan cabang-cabang iman ini. Maka dia kata berkenaan dengan kemaslahatan umum ada 17 cabang lagi. Ni tuan-tuan, 17 cabang yang kita boleh lihat dari sudut kemaslahatan umum. Iaitu katanya berlaku adil dalam mimpin. Artinya bila kita diamanahkan untuk memimpin, maka hendaklah kita memimpin dengan adil. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bermaksud adillah kamu, kerana adil itu kata Quran lebih dekat dengan takwa. Jangan kebencian kita kepada satu kaum, kata Quran, menyebabkan kita tak berlaku adil. Saya bagi contoh yang mudah. Ini suasana contohlah sebab saya cikgu. Di tengah suasana ni banyak di sekolah. Contoh keadilan. Mungkin sebahagian daripada kalangan guru tu kadang-kadang dia tak puas hati dengan kita. Contohnya lah. Maka kita pun tak puas hati juga dengan dia, sebab dia selalu buat tak puas hati dengan kita. Dan kebetulan dia ada anak. Anak dia yang kita ajar contoh. Jadi jangan sebab kerana kebencian kita kepada ibu atau bapa dia menyebabkan seorang kata, oh tak apa, mak kau panggil macam ni, jangan harap aku nak ajar kau elok. Ini banyak tak? Atau banyak yang berlaku, saya tengok kadang mak bapak datang komplain di sekolah contoh. Apa jawab cikgu? Oh, kau komplain ya? Tengok anak kau sebab aku tak ajar betul. Nampak tak? Artinya kesalahan mak ayah tu, anak pula yang dia jadi mangsa sasaran. Maka ini bukanlah keadilan dalam agama. Jadi dalam pimpinan macam itulah. Artinya kena berlaku adil sebagaimana Al-Quran kehendaki, tanpa ada prasangka prejudis kepada mana-mana pihak, hendaklah berlaku adil. Maka itu sebahagian daripada cabang iman dia. Yang kedua, mengikuti kelompok yang majoriti. Mengikuti kelompok yang majoriti ini di sini bermaksud, kalau kita lihat dalam agama kita, kelompok majoritinya ialah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mazhab ahli sunnah wal jamaah ini lebih majoriti daripada kebanyakan pecahan-pecahan mazhab yang lain. Maka sebab itu dalam akidah, kalau kata kita rujuk akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, kenapa ada perkataan jamaah? Kerana jamaah itu merujuk kepada ia menjadi majoriti pegangan kepada umat Islam. Yang bermazhab Syafi'i, yang bermazhab Hanbali, yang bermazhab Hanafi, yang bermazhab Maliki, mereka adalah majoriti. Tetapi selain daripada mereka ini adalah bukan majoriti. Contoh Az-Zahiri bukan majoriti. Contoh Syiah bukan majoriti. Khawarij bukan majoriti. Bahaiyah bukan majoriti. Maka kita disuruh, artinya mengikut majoriti kepada jamaah itu adalah merupakan salah satu daripada tanda cabang-cabang iman dari sudut kemaslahatan umum. Kemudian taat kepada pemimpin, mengadakan islah. Islah bermaksud mengadakan perbaikan seperti memerangi para pembangkang agama. Islah ni tak merujuk kepada pembaruan ataupun merujuk kepada perbaikan dalam agama. Artinya jika ada perkara-perkara yang perlu dirujuk, ataupun jika ada perkara-perkara yang dikatakan memperbaiki nilai-nilai dalam agama, maka ia adalah salah satu daripada cabang keimanan. Membantu dalam kebaikan seperti amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, termasuk juga dalam cabang iman. Ajak orang buat baik dan cegah manusia kepada munkar. Dan ini bukan perkara yang senang dan mudah. Hari ini tuan-tuan, saya bercakap diri saya juga sama.
manusia kita ni boleh ajak manusia kepada kebaikan, tetapi nak cegah manusia kepada kemungkaran, tak ramai orang yang boleh buat. Tak payah cari perkara besar, tuan, cari perkara kecil yang paling senang. Kadang-kadang anak kecil kita ni, anak remaja kita ni, time kita sembahyang Jumaat, kita semua duduk depan. Tuan-tuan duduk depan. Yang belakang-belakang semua ni main. Bukan di sini, semua tempat kebanyakan. Tapi kadang tak ada siapa nak peringat, tak ada siapa nak bagi tahu. Maka itu sebabnya benda-benda mungkar kadang-kadang lebih susah untuk manusia buat daripada nak ajak manusia kepada kebaikan. Melaksanakan hukum Tuhan, yakni hukum Allah, termasuk dalam cabang keimanan. Jihad, ini semua perkara berkaitan dengan masalah ammah. Sebab apa? Kalau tak ada jihad, tentulah manusia, negara ataupun kerajaan yang dipimpin orang Islam ini akan hancur, diserang oleh orang lain. Maka sebab tu bila ketika seruan jihad itu dilaksanakan, maka manusia berkewajipan untuk menyahut panggilan tersebut. Senang kan? Jihad. Tak boleh satu orang pun lari daripada jihad. Bahkan di zaman Nabi kita lihat dalam peperangan Tabuk umpamanya, semua orang kena pergi. Dia dah jadi masalah ammah. Tak ada siapa yang boleh excuse. Kalau dia nak excuse sekalipun, dia kena minta kebenaran daripada Nabi, dan Nabi akan dengar apa sebab. Sebab itu dalam sejarah Islam, peperangan Tabuk merupakan peperangan yang paling sukar yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sampai dikatakan kaki nak memijak pasir atau padang pasir ketika itu, tuan, terasa sampai pada kulit-kulit kaki mereka, walaupun dah pakai kasut. Tetapi bila Nabi seru, semua orang kena pergi. Sebab tu kita tengok dalam Quran, ada 3 orang sahabat yang lambat pergi berperang itu, akhirnya mereka kena tindakan daripada Rasulullah, dipulaukan sehingga datang ayat Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Bukan kesalahan banyak, kesalahan sedikit sebab dia lambat. Orang lain dah pergi, dia baru nak bergerak. Dan akhirnya bila mereka lewat, maka Nabi suruh supaya para sahabat boikot ketika-ketika mereka ini, sehinggalah datang ayat Allah Ta'ala yang mengatakan bahawa mereka diampunkan. Itu jihad. Amanah dalam denda dan hutang, sama ada kita berhutang dengan manusia, bayar ke tak bayar ke, itu adalah petunjuk kepada keimanan kita. Artinya manusia berhutang, dia akan cuba dengan sedaya upaya dia menyelesaikan hutang dia. Sebab orang beriman dia tahu bahawa hutang ni bukanlah benda yang boleh kita buat main. Bahkan sabit dalam beberapa riwayat yang pernah mungkin kita baca, Nabi SAW enggan untuk menyembahyangkan jenazah yang masih lagi dalam keadaan tidak membayar hutang. Sebab tu tuan, kalau kita dalam menguruskan jenazah, ada baiknya kita minta wakil itu disebut tentang arwah ayah dia yang meninggal. Jika ada hutang, tuntutlah kepada kami. Elok dia buat sebelum solat jenazah. Kadang sebahagian kita kadang dia tak buat sebelum solat jenazah. Dia buat dah sampai jenazah siap, semua nak ke bumi dah, baru dia cakap. Yang afdalnya sebelum solat jenazah. Bersabit dari riwayat Nabi tak nak sampai seorang tidak mahu menyembahyangkan satu jenazah, hinggalah datang Osman. Nabi kata, siapa boleh jamin jenazah ini? Kata Nabi, kata Osman, aku ya Rasulullah, aku akan jamin hutangnya. Baru Nabi solat. Itu pun macam tu. Ini dalam sebahagian kita saya tengok, dia lupa nak cakap. Sepatutnya sebelum solat kita cakap. Jika ada waris ni yang masih lagi berhutang,
tuntutlah kepada kami dari keluarga mereka.